Okay, Assalamualaikum lagi sekali. Kita jumpa lagi sekali untuk bincangkan satu set soalan. Saya tengok yang ini mungkin saya ambil pada negeri Johor, saya rasa. Negeri Johor, percubaan negeri Johor. Jadi kita tengok soalan kertas satu, soalan pilihan. Saya tak ambil semua lah sebab saya target kalau semua takut tak sempat. Jadi saya potong sikit. Cikgu, Ya, saya nak tanya boleh? boleh boleh. Kan SPM kan dah dekat lagi sebulan tambah tolak kan cikgu kan. Betul. Jadi kita dapat keyakinan nak jawab kertas mat ni sebab saya walaupun kelas 24 jam sekarang pun join tuition ni, tuition tu, kelas mat sini sana, tapi saya still tak ada keyakinan nak jawab kertas mat. Oh, okey. Dia sebenarnya keyakinan datang mat ni dia sebenarnya berdasarkan kepada individu masing-masing kan. Cikgu akan boleh tolong insya-Allah. Tapi saya bagi tahu kamu sebenarnya yang kita buat sebenarnya kita kena apa yang kita dah usaha kita jalan je. Kita buat je, jawab je. Sebab kamu jangan takut kan. Kalau kamu target untuk nak dapatkan betul semua itu memang tak logik. Kan? Itu memang tak logik dalam matematik. Walaupun soalan tu nak dapat 100% adalah satu benda yang mustahil lah. Tapi kita apa yang kita usaha kita cuba buat. Dan saya akan insya-Allah saya akan buat beberapa kelas tambahan untuk kamu sikit lah kan untuk dan ada beberapa test yang kamu kena buat lah. Jadi saya akan tengok dan kalau boleh kamu cuba buat, boleh tak apa. Sebab tu saya nak kalau kamu saya bagi latihan kamu cuba je buat. Tak boleh saya nak kamu pala balik cikgu yang ni macam mana nak buat. Saya dalam WhatsApp group pun saya boleh tolong buat untuk kamu. Okey. Tak semestinya kena tunggu kelas. Gunakan sebanyak masa yang mungkin kan. Apa saja soalan tak semestinya soalan yang saya bagi. Kalau ada tempat lain kamu sangkut ke soalan apa semua kamu tanya. Sebab dalam matematik ni bagi saya kita kena kumpul pengalaman sebanyak mana yang mungkin. Sebab kita tak tahu soalan macam mana akan masuk. Okey. Bagi saya kan senang akan kamu akan rasa confident bila mana. Contoh macam kita buat soalan hari ni tiba-tiba dalam SPM kamu tengok-tengok soalan nombor 1 keluar soalan yang seakan-akan kita pernah bincang. Masa tu kamu confident naik. Yang itu kita nak. Lepas tu kita kena kumpulkan sebanyak mana latihan yang kita buat bersama. Kalau kamu buat sendiri pun banyak latihan, kadang-kadang kamu sangkut, jadi rugi masa. Lepas tu saya nak kamu cuba buat, kalau buat sendiri pun, cuba buat, sangkut je terus WhatsApp saya. Tengok macam mana nak buat. Mungkin akan dapat balasan lambat sikit pada saya, mungkin saya banyak kelas dan mengajar, tapi saya insya-Allah saya akan tolong kamu, saya akan balas. Okey? Kemudian kamu tengok macam mana. Kalau pun kamu nak request, contoh cikgu, saya kalau cikgu tulis jawapan saya tak faham, cikgu tolong buat video, tulis kat situ, cikgu tolong buat video. Saya akan cari masa sikit saya buat video untuk kamu jawapan. Okey? Sebab kalau ikut kelas memang tak sempat saya. Saya target kalau boleh saya nak bantu kamu sebanyak masa yang mungkin. Kelas. Okey? Individu lah kamu tuai WhatsApp free. Saya sama tak charge. Kamu terus ada soalan, kamu tanya, "Bos, cikgu macam mana nak buat soalan ni?" Macam mana nak buat soalan ni? InsyaAllah saya akan bantu kamu. Cakap mana boleh. Boleh saya? Boleh cikgu sebab saya sejak lonjak ni kelas mat saya selalu tengok YouTube kan. Kira saya jarang masuk Zoom sebab masa tu kan tak ada saya terkejar-kejar kan. Jadi itu yang saya kalau kelas dengan cikgu Uman je saya akan bila cikgu update saya tengok YouTube terus. Boleh. Sekarang ni saya update cepat sebab sebelum ni saya biar HD, sekarang ni saya SD pun saya dah update, jadi kamu akan nampak video tu tak apa cantik pada mula-mula dia keluar. Jadi kalau kamu nak dia cantik HD, kamu kena tunggu dalam lebih kurang 24 jam macam tu baru dia cantik. Jadi kamu tengok mula-mula kamu nampak video dia macam kelabu-kelabu sikit, tak apa. Nanti kamu tengok lagi sekali dia update yang HD punya cantik. Okay. Sebab kalau tengok video kalau tak faham saya boleh ke belakang balik je. Sebab tu saya suka tengok video mat kalau anda kerja cikgu terangkan saya tak faham, saya ke belakang sikit boleh saya dengar balik. Betul. Boleh control kan, boleh rewind balik kan. Boleh pause kejap kan ataupun tengok soalan pause kejap cuba buat kan. Betul. Forward balik sama tak jawapan macam tu. Bagus juga tu. Bagus. Kan? Gunakan sebanyak mana. Tapi kalau dalam explanation ada yang tak faham juga, kamu WhatsApp saya. Boleh? Kan? Boleh je. Okay. Tengok soalan ni Okey, ni kamera saya biasalah. Kita turunkan sikit kan. Dia auto zoom ni macam ni lah cerita dia.
Jadi kita tengok soalan yang pertama kat sini dia melibatkan soalan kita panggil ni nombor piawai. Ini nombor piawai ni kita panggil nombor piawai. Nombor piawai, formula nombor piawai adalah kita ambil iaitu A darab dengan 10 kuasa N. Dan A ni kamu kena ingat A ni dia mesti satu digit. Dia mesti satu antara 1 sampai 9 saja nombor dia. Tapi point tak apa, 1 sampai 9 A ni. Okey, contoh kat sini dia bagi apa? Luas sebuah bendera Malaysia gergasi untuk parakan kemerdekaan ialah, ini dia bagi luas tau. Luas sama dengan 9.9 darab 10 kuasa 3 meter kuasa 2. Lebar bendera ialah 900 cm. Lebar sama dengan 900 cm. Okey, hitung panjang. Disuruh cari panjang. Dan formula yang kita faham simple saja sebenarnya, cerita dia pasal apa? Luas. Formula yang wajib kamu ketahui ya, luas sama dengan panjang darab dengan lebar. Jadi kita masukkan saja kat situ. Okey. Jadi nak cari apa? Nak cari panjang, maksudnya lebar ni bila kita pindah ke sebelah dia akan jadi luas bahagi dengan lebar. Dapat dia punya panjang. Okey. Jadi kamu tengok. Yang penting unit, tengok unit. Dia nak unit dia panjang tu, dia nak unit dia dalam cm. Panjang dalam cm. Okey, dia nak dalam cm. Lebar pun dia bagi dalam cm. Tetapi kat sini luas tu dia bagi dalam meter. Yang tu trik dia ni. Dia trik kat situ. Okey. Jadi kita kena tukarkan semua kepada cm. Semua kepada cm. Jadi macam mana cerita dia? Tengok. Jadi kalau kita tengok 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Manakala kalau 1 meter persegi kuasa 2. Dia sama juga dengan 100 ni pun kena kuasa 2 cm persegi. Kalau dia meter padu, contoh kalau dia minta padu pula. Meter padu sama juga 100 kuasa 3 sentimeter padu. Dia macam tu cerita dia. Unit asas dia 1 meter 1 cm. Jadi semua kena tukar kepada cm. Ini soalan ni nampak simple. Jadi saya kata soalan ni level dia sederhana. Jadi kita tengok nak cari panjang sebenarnya luas bahagi lebar. Jadi itu panjang sama dengan luas dia apa? 9.9 darab 10 kuasa 3 meter padu. Meter padu pula, meter persegi. Meter persegi nak tukar kepada cm persegi, dia kena darab lagi dengan 100 kuasa 2. Baru unit dia bertukar menjadi cm persegi. Sebab unit kita kena cm semua. Dan kita bahagilah dengan dia punya lebar. Lebar dia bagi adalah 9,000 cm. Dia jadi macam tu. Dan unit dia kena cm. Jadi yang ni dah boleh ambil kalkulator. Kamu ambil kalkulator tengok. Okey. Sekejap saya ambil kalkulator saya tengok. Kalkulator untuk soalan tekan nombor macam mana kamu tekan. Tak ada masalah. Tekan je. 9.9 kemudian darab 10 kuasa 3 kemudian darab lagi dengan 100 kuasa 2. Kemudian kita bahagikan dengan 9,000. Okey. Kalau saya tekan kalkulator ni, saya dapat jawapan saya kat kalkulator tu dapat 11,000. Okey, 11,000 ni kita nak tukar kepada nombor piawai. Sebab jawapan dalam nombor piawai. Dia senangnya nak tukar nombor piawai. Nombor piawai dia mesti nombor dia single. Jadi kita ambil tengok. 11 ni nombor pertama kita ambil titik dia. Titik. Dia kena ambil nombor yang bermula titik. Lepas tu kita kira 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia akan jadi 1.1 darab 10 kuasa 4. Itu jawapan dia.
Okey, tapi yang ini kena tekan kalkulator. Yang penting kat sini ni, tukar unit ni. Kalau sangkut kat tukar unit ni, salah jawapan. Kamu ambil terus salah. Dia unit kena tengok betul-betul. Unit, kalau kita gunakan unit soalan ni, dia kena sama unit dia. Bila darab ke bahagi, semua unit kena sama dulu. Okey, boleh? Ada soalan kat sini? Kat bahagian mana? No, soalan? Yang 1M2 sama dengan 102, 100 kuasa 2 dengan CM2 tu apa benda? Yang ni, tukar unit, pertukaran unit. Pertukaran unit dia, asal dia unit dia 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1 cm. 1 meter kan, baris 1 meter tu sama dengan 100 cm. Tapi sebab yang ini, luas unit dia meter persegi. Meter kuasa 2 kita panggil dia meter persegi. Bila meter persegi, kita nak tukar kepada sentimeter persegi, kita kena kuasa 2 kan semua. Jadi kalau 1 meter persegi, dia sama juga dengan 100 kuasa 2 sentimeter persegi. Baru kita boleh tukar unit meter ni kepada sentimeter. Dia kena kuasa 2. Ini kita panggil dia pertukaran unit. Kan? Dalam exam kamu tak semestinya meter, dia boleh keluar kilometer. Kalau kilometer macam mana? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey. Jadi kalau persegi, 1 kilometer persegi pula sama juga dengan 1000 kuasa 2 meter persegi. Ini luas. Okey, isi padu orang tak kira lah benda ni. Meter orang tak kira. Isi padu biasanya paling dahsyat meter padu je. Itu cara kita tukar unit. Boleh faham? Tukar unit. Tengok ingat betul. Kalau unit tak sama, kamu kira jangan salah jawapan sayang. Okey. Yang ni tahu kan? Pertukaran daripada nombor biasa kepada nombor piawai. Boleh? Tahu. Okey. Jadi kita terus pergi soalan seterusnya. Kedua. Soalan ni dia lagi sikit sebab ada warna-warni. Sebab masa saya putus step tu dia melekat warna-warni ni. Okey, nombor 5 kat sini. Soalan dia pasal poligon. Poligon ni pun dah banyak kali kita bincangkan. InsyaAllah kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu kena ingat lah. InsyaAllah boleh buat ni. Kalau dia bagi, cerita dia pasal pentagon. Pentagon. Jadi kalau pentagon 5 sisi. Pentagon 5 sisi. Kena ingat 5 sisi. 5 sisi macam tu. Okay. Bila 5 sisi, paling senang ingat sebab jumlah dia mesti 540. 540. 540. Kan? 5, jumlah dia 540. Berapa satu ni? Kita bahagi 5. Ambil kalkulator, 540, kita bahagi 5. Bila kita bahagi 5, kita akan dapatlah sama dengan 108. Jadi satu ni akan dapat 108. Yang kita hafal adalah 540. Cepat kira. 540. Okey. Kemudian dekat sini kita akan nampak satu segitiga pula. Nampak ni segitiga. Segitiga dia kita panggil dia segitiga kaki sama. Bila segitiga kaki sama, kalau kat atas dia kita dah kira tadi 108, berapa bawah dua ni? Segitiga kaki sama, macam mana nak buat? Bawah ni kita kena ambil 180 semua. Dalam segitiga 180, tolak dengan kepala dia 108, kita bahagi 2. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 36. Sebab tu yang penting ingat 540. Untuk panggil dia pentagon sekata. Okey. Jadi soalan kat sini dia bagi tahu kat situ cari nilai Y. Jadi bila nak cari nilai Y, macam mana cari nilai Y? Nak cari nilai Y simple je kamu tengok. Nilai Y ni duduk kat ujung segitiga. Bila dia duduk dekat ujung segitiga, fokus kita pada segitiga. Jangan fokus tempat lain. Fokus kita pada segitiga ni. Nampak? Bila dekat segitiga ni maksudnya kalau kita tahu yang ini, maka dapat cari Y. Okay. Nak tahu benda ni, kena guna pentagon tadi. Pentagon tadi kita dah kira. Jumlah kat sini adalah 108. Maksudnya setiap ni 108. Semua. Dan yang kecil ni kita dah kira dah. Ni 36. Nampak? Jadi berapa yang sebelah sini?
sebelah sini akan jadi 108 tolak dengan 36. Dan tinggal berapa? 72. Sekarang kita dah boleh kira lah Y kita. Dengan menggunakan apa? Dalam satu segitiga, jumlah sudut dia mesti 180. Tolak dengan 70. Tolak dengan 72. Dapatlah kita punya apa? Y kita. Okey? Dapatlah jawapan kita. Ni dia nak cari apa segitiga yang besar tu ke? Kita tentukan. Kita yang tentukan. Okey, nak cari Y. Dia nak cari Y. Tapi kita tentukan. Nak cari Y paling mudah kalau guna segitiga besar. Kita tentukan dia. Okey? Dia tak bagi tahu guna mana. Dia kata ada satu pentagon dan ada satu segitiga. Dia bagi tahu tu je. Kan? Kemudian dia ada Y, dia bagi 70. Pandai-pandailah cari. Jadi kita buat kesimpulan, nak cari Y paling mudah kalau dapat segitiga besar. Nak cari segitiga besar, satu yang tak cukup. Yang tak cukup ni kalau kita guna pentagon dapat. Itu kegunaan. Jadi kita tentukan. Dalam poligon biasanya kita tentukan nak pakai mana. Macam jalan kerja dia pusing-pusing. Kita kena pandai-pandai. Boleh? Okey. Tekan kalkulator dapat berapa ni? 38. Okay. Boleh faham ni? Boleh faham. Ya. Okey. Ini pentagon. Dalam exam kamu, biasanya soalan SPM dia akan tanya dua. Ni saya target lah. Biasanya dia akan tanya satu lagi ada ni, nama dia apa? Hexagon. Kadang-kadang dia tanya pasal benda ni. Hexagon 6 sisi. 6 sisi hexagon. Dan hexagon ni dia paling famous sekali ya, bentuk madu. Dan sarang madu lebah. Okey. Jadi kat sini hexagon ni simple je. Jumlah semua hexagon kamu kena tahu 720. Itu hexagon. Okey. Hexagon dia ada special. Jadi satu ni akan jadi 120. Kan? Tapi hexagon ni dia ada special case. Special case dia macam ni. Sebab tu lebah pandai buat benda ni. Sebab apa? Bila kita pecah macam ni, dia jadi sama besar semua. Segitiga ni semua sama besar. Sama besar macam mana? Sudut dia ni 60. 60, 60. 60, 60, 60. Semua 60 nampak ni dalam hexagon. Bila 60 maksudnya semua benda ni akan jadi sama panjang. Semua sampai ke tengah-tengah. Semua benda ni akan jadi sama panjang. Itu special untuk hexagon pula. Kan? Hexagon. Dan sudut pendalaman dia berapa? 120. Okey. Ni kalau mana tahu dalam exam kamu, tapi biasanya saya target dalam exam SPM. Biasanya dia akan tanya sama ada pentagon atau hexagon. Kan? Ada masuk yang lain, ada masuk yang 8 oktagon pun ada, tapi jarang. Okey. Kita terus pergi soalan nombor 5. 5 dah. Nombor 6. Okey. Tengok nombor 6 pula. Nombor 6 topik macam poligon, lebih kurang macam poligon. Tapi sebenarnya dia cerita pasal apa? Yang ini pasal garis lurus dan garis selari kadang-kadang kan cerita dia kat sini. Okey. Jadi kat sini kamu tengok dia bagi tahu dalam rajah 2 STUV ialah sebuah rhombus. Bila kamu tengok rhombus, dia ada sifat rhombus. Ini namanya rhombus. Okey, apa sifat rhombus? Ini keluarkan. Apa sifat rhombus? Rhombus, sifat yang pertama untuk rhombus adalah dia mesti sama panjang. Kalau tak sama panjang, namanya bukan rhombus. Kalau tak sama panjang, namanya segi empat selari. Rhombus mesti sama panjang. Sifat rhombus. Kemudian sifat rhombus, sudut depan-depan mesti sama. Sudut depan-depan sama. Maksud depan-depan sama. Dia mesti sama sudut dia. Kan? Depan-depan sama. Okey. Sebelah menyebelah ni mesti 180. Sudut dia. Sebelah menyebelah ni mesti. Yang ini dengan yang ini campur mesti dapat 180. Itu sifat rhombus. Depan-depan sama. Ya. Tadi apa? Sifat rhombus apa? Sifat rhombus yang pertama sama panjang. Yang kedua, bila sudut pula depan-depan kena sama.
Depan-depan sama. Sebelah-sebelah 180. Jadi tak kisahlah dia buat macam mana. Contoh saya bagi satu rhombus. Okay, saya ambil satu rhombus. Saya letak aja sudut dia. Contoh saya letak kat sini 50 contoh. Bila sini 50 maksudnya sini pun 50. Kenapa? Sifat rhombus depan-depan sama. Nampak? Jadi sebelah ni macam mana? Sebelah ni dia mesti 180. Orang ni dengan orang sebelah ni, tak kisahlah sebelah, asalkan sebelah. Sebelah mesti 180. Jadi maksudnya sini akan jadi 180 tolak 50. 130. Macam tu sifat dia. Nampak? Jadi kat sini akan jadi 130. Jadi depan ni pun 130 gitu. Itu sifat rhombus. Depan-depan sama, sebelah-sebelah 180. Okey? Itu sifat, dua sifat dia. Sifat yang seterusnya rhombus ni. Rhombus ni dia ada 3 sifat special. Satu lagi sifat, kalau kamu sambung ujung-ujung ni, kita panggil dia perpenjuru. Kamu sambung, dia mesti dapat 90 darjah. Dia mesti dapat 90 darjah. Rhombus akan menghasilkan 90 darjah. Itu special rhombus. Itu sifat dia lah. Yang kamu kena faham cerita pasal bila sebut rhombus apa sifat dia. Yang pertama, dia mesti sama panjang. Yang kedua, sudut depan-depan sama. Kita boleh guna. Jadi bila dia kata sudut depan-depan sama, kalau sini 70, sini pun kita tahu ni. Sini kita akan tahu 70, sini pun 70. Nampak? Kemudian kita tahu sudut sebelah-sebelah kat sini untuk rhombus, sebelah-sebelah dia mesti apa? 180. Sifat dia mesti 180. Jadi berapa yang kat sini? 180 tolak 70. Jadi kita akan dapat 110. Jadi sini akan sifat dia 110. Bila sini 110, berapa 2x? Sama. Depan-depan mesti sama. Itu sifat rhombus. Jadi kita dapat kesimpulan kita yang pertama, 1, 2x kita sama dengan 110. Jadi x sama dengan 110, 2 pindah bawah, bahagi 2. Bila 2 tekan kalkulator, 110 bahagi 2 dapatlah 55 darjah. Itu baru dapat X. Okay. Boleh faham setakat ni? Ni baru sentuh rhombus, belum sentuh Y lagi. Rhombus dulu. Cikgu, maknanya sudut dia berbeza lah. 2x ni. 2x mana ni? 2x tu. 2x dia sama dengan ni. Dapat 55. Dapat 55. X. 55. Oh, 55x. Faham. 2x tu mesti berapa? 2x mesti 110 sebab depan-depan ni mesti sama. Sebab tu 2x sama dengan 110. Boleh? Tapi soalan bukan nak cari 2x, dia nak apa? X. Macam tu. Okey? Sekarang kita fokus kat y pula. Macam mana nak cari y? Nak cari y, kita kena tengok kat mana? Tengok fokus kita kat mana? Dekat ni. Yang ni pula. Macam tu kita panggil dia poligon ni. Poligon ni tak sekata. Okey. Bila nak cari y kat sini, kita kira dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bila 5 sama je tadi. 5 sisi. 5 sisi maksudnya apa? Dia sama dengan pentagon. Cuma dia tak sekata. Tadi sekata. Sekarang dia tak sekata. Yang tadi kita buat ni pentagon sekata. Yang ini sekarang ni tak sekata. Tapi apa sama sifat tak sekata dengan sekata ni, apa sifat yang sama? Sifat dia adalah jumlah dia mesti sama. Jumlah dia mesti sama. Nampak? Jadi kalau macam ni pun bentuk dia, sebab dia 5 sisi, jumlah dalam dia mesti 540 juga. Dia sama. Sebab dua-duanya namanya adalah pentagon. Okey? Bila dia kata jumlah sudut dalam dia 540, dia semua sudut dalam dia kita kena kira. Ni kotak, maksudnya apa? 90. Yang ini Y nak cari. Ini 55. Ini 60. Seorang lagi tak ada. Siapa seorang lagi ni? Kita kena tengok. Ni seorang lagi. Yang itu tak ada. Macam mana nak cari ni? Kamu tengok bentuk saya buat. Bentuk ni adalah bentuk, kalau penuh jadi bentuk bulat. Penuh bentuk bulat. Bentuk bulat maksudnya apa? Bentuk bulat maksudnya sudut dia adalah kalau penuh maksudnya 360. Penuh adalah 360 bulatan. Berapa yang ada kat atas ni? 2x.
Berapa 2x? 2x ni adalah 110. Jadi berapa yang sebelah sini? Yang sebelah sini adalah 360 tolak dengan 110. Dapat jawapan kita 250 yang sebelah sini. Macam tu. Okey. Sekarang boleh tak kita kira y? Boleh dah. Macam mana kita kira y? Kita ambil y ni adalah y sama dengan berapa semua sepatutnya? 540 tolak dengan 55 tolak dengan 250 tolak dengan 60 tolak dengan 90. Dapatlah kita punya y. Ambil kalkulator tolak. 540 tolak dengan 55 tolak dengan 250 tolak dengan 60 tolak dengan 90. Yang tinggal apa? Sama dengan 85. Itulah y kita. Dan y kita adalah 85. Tapi soalan bukan tanya tu. Soalan tanya apa? Soalan nak x campur y. Berapa x kita tadi? 55. Berapa y kita? 85. Kita campur. Kita campur, kita akan dapat jawapan kita kat sini adalah 140. Okey? Ada soalan? Kita tanya sikit. Ya, Tak ada. Boleh. Boleh. Okey. Boleh saya terus ya. Pergi nombor 8 nombor 8 pula belum. Nombor 7. Nombor 7 ni bulatan. Ni antara topik-topik yang ganas sebenarnya, tapi saya bagi tahu selalu kat pelajar saya, topik ganas yang boleh kita buat. Kalau dia keluar yang lebih kurang macam ni, yang mudah-mudah sikit boleh lah. Kadang-kadang ada yang susah juga. Yang ini kita panggil dia soalan berkenaan dengan bulatan. Sudut dalam bulatan. Sudut dalam bulatan. Okay. Apa sifat sudut bulatan? Tengok dia beritahu apa. Yang kat sini kalau kamu tengok, dia ada satu sudut dalam bulatan ni, dia bagi kat situ RST ialah garis lurus. RST ialah garis lurus. Kemudian dia suruh cari X campur Y. X campur Y. Jadi kat sini kalau kamu tengok, dalam bulatan dia ada satu sifat tertentu. Iaitu, nak dapat sudut dalam bulatan, apa-apa sudut pun dia kena ada 3 huruf. 3 huruf maksudnya yang ini mak dengan ayah dia. Contoh A, ini B, ini C. Jadi sudut ni kita panggil dia sudut A, C, B. Ini anak tengah. Sudut dia duduk dekat tengah. A, C, B. Okay. Yang mana kiri kanan ni kaki, kita panggil dia kaki dia. Jadi sudut ni, walau di mana dia berada, asalkan kakinya sama dan arah dia sama, maka sudut dia sentiasa sama, nampak? Ini sentiasa sama besar. Tak kisah huruf apa pun. Ni huruf E, ni huruf D, ni huruf F, sama. Maksudnya kita ambil kat situ kalau A, E, B. A, D, B. A, F, B. Maksud nampak? Tengok. Dan arah dia sama, maksudnya arah sama. Kalau pergi ke sana lain cerita dia. Arah bertentangan lain, ni arah sama. Semua sudut ni sama besar. Dia sentiasa sama besar. Di kat sini kita akan nampak apa? Contoh kat sini yang saya nampak kat sini. Tengok sudutnya dia. Sini 1. Ni 30 sudut 30. Siapa kaki dia? Q dengan R. Ada tak sudut lain yang sama dengan Q dengan R ada sini? Sama nampak? Dia Q dengan R pula. Jadi kalau sini 30, sini pun akan jadi 30. Okey? Dan kita ada satu lagi pula sini 40. 40 macam mana? 40 siapa punya cerita ni? 40 dia kat sini. 40. Nampak? Mana kawan dia sini? 40. Jadi sini pun 40. Apa yang kita ada? Kita isi je. Kena faham. Itu sebagai dia sudut sepadan nama dia. Sudut sepadan. Sama
Okey. Kemudian kat sini dalam segi dalam formula ni, dalam apa kita panggil dia apa bulatan ni, formula seterusnya adalah saya nampak ada segi 4. Bila ada segi 4 dalam bulatan, kita panggil dia segi 4 kitaran. Tak kisah walau macam mana segi 4 tu duduk, asalkan dia duduk dalam bulatan. Duduklah macam mana pun. Dia sifat dia lebih kurang sama macam sifat yang kita tengok tadi rhombus. Tu ada beza sikit. Dia lain sikit je. Tadi rhombus kan. Tadi dalam cerita rhombus ni dia lain sikit pada rhombus. Apa yang lainnya macam ni. Kalau dalam bulatan kita panggil dia kat sini, segi 4 dalam bulatan, sudut depan-depan ni kalau rhombus sama. Dia tak. Yang ni sudut depan-depan ni hasil tambah dia mesti 180. Sudut depan-depan tu. Hasil tambah dia mesti 180. Itu je sifat ni. Okay, orang sebelah kita tak tahu. Yang kita tahu depan-depan mesti 180. Okay, jadi kalau yang ini dengan yang ini pun sama. Asalkan dia berdepan-depan mesti 180. Itu sifat dia. Okay, cerita dia lah. Boleh? Itu pertama. Lagi satu, dalam segi 4 juga. Kita panggil dia segi 4 kitaran. Contoh. Tiba-tiba ada seorang ni keluar. Dia terlebih keluar. Bila terlebih keluar, sudut yang ini dia keluar. Dia sama. Sudut ni dengan sudut luar ni sama. Kita panggil dia sudut dalam segi 4 kitaran. Kalau depan-depan 180. Keluar sama. Sifat dia. Okey. Jadi contoh kat sini lah. Contoh saya tengok kat sini saya nampak dekat soalan ni kita ada sudut yang kat luar ni. Kat luar tu dia bagi apa? 100. Kalau sini 100, maksudnya dia masuk, pergi sini. Dia pergi sini. Maksudnya ini pun mesti 100 juga. Jumlah kat sini mesti 100 juga. Kenapa jadi macam tu? Formula ni. Yang kat luar masuk, pergi, sama. Jadi kat sini maksudnya X kita adalah sama dengan X campur 40 sama dengan 100. Jadi berapa X? X adalah sama dengan 100 tolak 40. Tinggal 60. X dah dapat 60. Y macam mana? Y. Okay. Y ni senang je. Kalau sini 100. Okay. Jadi kamu tengok garis lurus ni. Dalam satu garis lurus, sudut dia adalah apa? 180. Dalam satu garis lurus, sudut dia mesti 180. Kita ada apa? Kita ada 100, kita ada 30. Berapa kat sini? Kita boleh kira. Jadi maksudnya Y kita pula adalah sama dengan 180 tolak dengan 100 tolak dengan 30. Dapatlah jawapan kita Y 50. X kita 60. Y 50. Jawapan X campur Y sama dengan 60 campur 50 dapat 110. Okey. Ini susah juga bila dia ada banyak formula. Sebab bulatan ni kamu belajar dalam jikatan 3 je. Itu problem. Okey, boleh? Ya. Bulatan memang soalan dia macam ni Soalan dia pusing-pusing macam tu je. Dia ada dua. Dia ada dua soalan untuk bulatan. Dia ada bulatan. Bukan. Sorry. Dia tiga. Dia ada tiga bahagian. Satu, biasanya sudut dalam bulatan ni lah. Sudut dalam bulatan. Yang kedua, cerita pasal tangent. Tangent pada bulatan. Okey. Yang ketiga ni baru dia cerita pasal, yang ini biasanya dia cerita pasal panjang. Panjang panjang garisan dalam bulatan. Ini jarang-jarang lah masuk exam. Selalunya masuk dua ni. Ini jarang, dah lama tak masuk panjang. Panjang tu pula dia melibatkan ukuran
ukuran panjang. Sebab yang ini biasanya panjang ni dia lebih kepada exam PT3, tingkatan 3. Dia ukuran panjang. Dia bagi je jari dia berapa panjang, nak cari panjang ni berapa panjang. SPM dia lebih kepada sudut dan tangent. Okey. Yang kita buat ni cerita pasal sudut. Tengok sebelah. Ini tangent. Macam tu. Dia sudut tangent. SPM biasanya sudut dan tangent. Sebab dia ada sudut. Dia ada kaitan. Tangent dan sudut. Tengok nombor 8 pula kan. Nombor 8 cerita kat sini pasal tangent pula. Bila cerita pasal tangent, ada dua perkara yang kamu kena tahu. Yang pertama, kamu kena tahu setiap bulatan kalau dia jumpa tangent. Setiap bulatan kalau dia jumpa tangent, tangent ni adalah satu benda yang menyentuh bulatan. Tak kisah apa-apa lengkung saja. Contoh macam mouse saya ni lengkung. Saya letak kayu. Tak pen ni. Maksudnya tempat yang dia touch tu, itu kita panggil dia tangent. Dia satu tempat, dia touch satu tempat je. Tempat dia touch tu kita panggil dia tangent. Jadi kalau kita letak satu garisan pada bulatan, tempat dia kena tangent. Tak kisahlah kat mana-mana. Duduk kat mana, kena kat mana, semua dia tangent. Okey. Dan sifat tangent yang pertama, tangent ni kalau dia jumpa dengan pusat bulatan, dia mesti 90 darjah. Sifat dia mesti 90 darjah. Okey. Sifat yang kedua. Sifat kedua tangent, bulatan jumpa dengan tangent. Okay. Dalam dia tak pergi tengah, dia pergi ke tempat lain. Contoh dia jadi segitiga. Bila dia membentuk segitiga, maka sifat sudut dia adalah berselang-seli. Contoh sini. Kiri, kanan. Kan? Saya tanda dua bagi nampak beza kan. Maksudnya, yang sebelah kanan dia masuk ke sini, dia selang. Yang sini masuk sini. Maksudnya ini sama dengan ni sama dengan ni. Itu sifat pada tangent. Kalau dia garis lurus, 90 darjah. Kalau dia jumpa segitiga, tak kisahlah macam mana segitiga tu, dia mesti sifat dia selang-seli. Kita panggil dia selang-seli. Okey? Jadi dia juga boleh pakai formula sudut dalam bulatan. Dia boleh pakai formula sudut dalam bulatan. Okey? Jadi kita tengok soalan ni. Rajah 4 menunjukkan dua buah bulatan pusat P dan Q bersentuh di M. SR adalah tangent sepunya, buat tangent. Maksudnya tangent kita, S ni tangent untuk bulatan ni, R untuk tangent bulatan ni. Okey? Masing-masing di S dan R lah. Jadi kita tengok. Bila dia sentuh ni, dia pergi dia jumpa apa ni? Dia jumpa pusat. Automatik sini akan jadi 90 darjah. Bila sini 90 darjah, yang ini pun akan jumpa pusat juga. Automatik yang ini pun 90 darjah. Maksudnya garisan ni adalah selari. Gambar dia nampak macam tak selari, kita kena faham dia selari. Okey? Bila dia selari benda ni, maka wujudlah satu tengah-tengah ni kita panggil dia trapezium. Nampak? Dia selari. Jadi namanya trapezium. Apa sifat trapezium pula? Trapezium pun ada sifat dia. Trapezium sifat dia, garisan dia bertentangan ni mesti selari. Bila dia selari, automatik sudut ni dan sudut ni dia mesti 180 jumlah dia. Dua-dua ni mesti 180 jumlah. Itu sifat trapezium. Tak kisahlah duduk macam mana, buatlah macam mana pun trapezium. Dia mesti 180. Okey. Jadi kat sini kamu akan nampak ini dan ini. Dia mesti 180. Kalau sini 74, ini 180 tolak 74. Jadi 180 tolak dengan 74. Kamu akan dapat kat sini 106. 106. Jadi sudut kat sini adalah 106. Okey. Soalan minta apa? Cari nilai X. Cari nilai X. Nilai X ni dua-dua. Ni. Okey. Kat sini kita akan tengok apa nilai X ni. Kita tengok kan. Apa lagi dia kita nampak kat sini?
Tangent dia jumpa segitiga. Tangent jumpa segitiga. Tadi saya kata ni, tangent jumpa segitiga. Sudut dia mesti berselang-seli. Jadi sudut 36 ni masuk dalam. 36 masuk dalam, maksudnya sini akan nilai dia 36. Tapi dah boleh tahu X belum? Belum. Sebab baru sebelah dapat. Baru sebelah kita dapat 36. Berapa X kat sini? Yang ini dia gunakan formula sudut dalam bulatan yang ketiga. Formula dia kata apa? Kalau apa-apa sudut dalam bulatan, tadi saya beritahu dulu kan, yang mana kaki dia sama, tapi seorang ujung, seorang tengah. Kaki dia sama, seorang ujung, seorang tengah. Jadi kamu akan nampak, yang ini kangkang kecil, ni kangkang besar. Tapi dia ada kaitan. Yang mana kangkang dia ni akan jadi 2 kali ganda. Kalau yang ini 50, yang ini akan jadi 100. Duduklah macam mana pun. Okay? Walaupun dia buat straight je tu, tarik. Dia tetap kamu akan nampak kaki dia sama. Seorang duduk di ujung, seorang duduk di tengah. Nampak? Jadi yang ujung kangkang kecil, yang tengah kangkang besar. Apa kaitan dia? 2 kali ganda. 2 kali ganda. Sama dengan soalan ni, nampak? Ni. Nampak? Seorang kangkang tengah, seorang kangkang ujung. Dua-dua kakinya sama. Okey, jadi kalau sini 106, maka yang sebelah sini akan jadi apa? Separuh, sebab dia ujung kecil. Jadi akan jadi apa? 53 macam ni. Dapatlah nilai X kita. Jadi X kita adalah sama dengan 36 campur dengan 53. Dapatlah jawapan 89. Di bulatan ni penting. Bulatan kamu masuk peringkat seterusnya pun ada belajar lagi sikit. Okey, ada soalan tak? Cikgu, 53 mana ambil 53? 53 kita pakai formula separuh ni. Formula separuh. Maksudnya yang ini kan 106, yang ini ujung. Jadi kita bahagi 2. 106 kita bahagi 2, dapatlah sama dengan 53. Oh, faham. Kena ingat formula tu kena ingat. Sebab ni bulatan susah sebab apa? Dia banyak formula yang ni. Nampak? Dia banyak. Tapi kalau biasa kamu buat, kamu akan nampak benda yang ditanya benda sama je, dia pusing-pusing kat situ. Dia ubah sikit. Okey? Sebab tu saya beritahu matematik ni mesti pengalaman kita buat bersama guru ke apa, buat bersama kawan pun, yang penting kamu faham. Tiba-tiba exam masuk, alhamdulillah. Yang tu yang kita nak. Lepas tu kita akan cuba bincang, jangan buat seorang-seorang. Buat seorang-seorang kacau nanti kan. Banyak tak tahu buat. Buat sama-sama dengan kawan. Okey. Tengok seterusnya nombor 11. Ini soalan-soalan yang saya ambil ni sebenarnya, bukan soalan-soalan yang biasa, soalan rare ni. Soalan rare kita panggil. Rare maksudnya soalan yang jarang-jarang dan susah jugalah. Contoh soalan ni, topik apa? Trigonometri. Okay. Soalan yang topik yang agak susah, tapi sebenarnya dia soalan tu tak susah dia buat. Cuma kita kena faham macam mana nak buat, macam mana nak fikir, apa yang kita perlu. Faham tak soalan ni kan? Jadi kita tengok soalan ni. Dia bagi tahu soalan ni, graf ni adalah graf Y sama dengan cos X. Nampak? Y sama dengan cos X. Jadi, kalau kamu tengok kat sini, tempat yang kita cari nilai Q. Tempat kena ni siapa? Kena dekat cari nilai Q. Negatif 0, apa ni? 0.5. Negatif 0.5. Siapa kat situ? Kan? Kenapa dia bagi tahu negatif 0.5? Oh, dia kan, sorry, silap. Sini salah tentu. Salah tunjuk. Okey. Jadi maksudnya dekat trik dia sebenarnya ni koordinat. Ini X, ini Y. Itu trik dia. Jadi apa kamu buat? Kamu pergi ganti masuk saja. Siapa Y? Y adalah negatif 0.5 macam tu. Kan? Jadi X apa? Q masuklah. Cos Q.
Begitu. Kan? Jadi macam mana nak dapat Q? Kita boleh pindah kos ke sebelah. Kos ni kita boleh pindah ke sebelah. Bila kita pindahkan kos ke sebelah, dia bertukar menjadi kos negatif 1. Sebab tu kamu tengok kalkulator kamu tu. Saya pakai handphone kalkulator. Dia ada kos. Atas kos tu kos negatif 1. Maksudnya kos pindah jadi kos negatif 1. Macam tu. Okey. Itu kita panggil senang kos pindah jadi kos. Tan pindah tan negatif 1. Sin pindah jadi sin negatif 1. Jadi soalan ni kita boleh try tekan kalkulator kos negatif 1 negatif 0.5. Kita tekan shift kos. Dia keluar kos negatif 1, masuk je lah negatif 0.5. Kemudian kita tengok logik jawapan kita dapat apa? 120. Tu dapat 120. Dah. Ni B. Nampak? Boleh faham? Jadi C je. Okey? Cuma kamu kena ingatlah yang kamu kena hafal dalam topik graf ni ada 3 graf. 3 graf trigo yang kamu kena hafal. Kamu tengok. Yang pertama, graf sin. Graf Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X. Graf sin dia bentuk S. Bentuk S. Graf sin. S baliklah. Dia start kat sini. Dia S. Ini graf sin. Okay. Ujung sekali mesti 360. Dekat tengah-tengah mesti bahagi 2 lah. Dapat 180. Bahagi lagi 90. Bahagi lagi 270. Yang penting kamu kena hafal ujung dengan tengah. Okay. Berapa tinggi dia, tengok nombor kat sini. 1. Negatif 1, kosong. Ini kita panggil graf sin yang wajib kamu ketahui, kamu hafal. Yang kedua, graf cos. Y sama dengan cos X. Macam mana graf cos? Graf cos bentuk C lah. Macam C. Tapi C terbalik. Dia macam tu. Dia C. Bentuk C nampak? C terbalik macam tu. Kan? Yang mana dia mula dekat 1. Dan ujung dia mesti 360. Bila sini 360, tengah dia sini 180. Dekat sini berapa? 90. Sini 270. Nampak? Ni graf cos. Lepas tu soalan kita tadi dapat sini. Sini berapa kita dapat? 120. Logik lah sebab kat tengah kita graf cos mesti 180. Dia kurang. Ni kita panggil dia graf cos. Ni bawah, kalau atas 1, bawah biasalah. Negatif 1. Okay. Yang ketiga graf tan. Y sama dengan tan X. Graf tan ni saya panggil graf tanduk. 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 Dia tanduk dulu. Naik atas tanduk. Lepas tu dia ada putus-putus titik-titik macam ni. Lepas dia tanduk atas, dia tanduk bawah balik. Tanduk bawah, dia tanduk atas balik. Lepas tu dia mesti bawah balik. Dia mesti complete. Mula atas, habis bawah. Dan ujung kita mesti 360. Tengah 180. Ini kita panggil graf tan. Okay, graf tan, graf cos, graf sin. 3 graf yang wajib pelajar ketahui. Asas dalam trigonometri. Cuma soalan ni dia tukar sikit. Kamu kena pakai kalkulator sikit. Boleh Nanti kamu cuba-cuba hafal lah graf. Dia biasa 3 graf ni pusing-pusing. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Yang ini kita panggil dia dalam topik trigonometri juga. Yang ini kalau masuk exam, kamu faham betul-betul, kamu mudah. Kamu hafal je. Ini kita panggil dia bulatan unit. Apa sifat bulatan unit? Bulatan unit ni sifat dia ada satu bulatan yang mana jejari dia 1. Nampak? Jejari dia 1. Panjang dia 1. Okay? Dalam bulatan unit yang kamu kena faham, dia duduk kat mana pun, dia akan kena dekat koordinat X dan Y.
Koordinat X dan Y. Kat mana-mana ni tak kisahlah, kat mana sini ke sini, mana-mana pun tak ada masalah. Kan? Yang mana kan koordinat ni kita panggil dia X dan Y ni, koordinat X dia adalah mewakili cos. Y mewakili sin. Koordinat kosin kita panggil. Kosin. Kan? Koordinat X mewakili cos. Koordinat Y pula mewakili sin. Seko lagi tan. Kalau dia tanya tan, tan adalah sama dengan sin per cos. Ataupun sama juga dengan Y per X. Ini jarang-jarang berlaku. Okay? Contoh soalan ni. Dia tanya, sin. Sin siapa? Sin adalah sini. 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 Jadi kita dia sini. Sini. Jadi sin adalah Y. Jadi siapa Y kita? Ni Y kita ni. Itu jawapan kita. Terus dapat jawapan kita. Siapa jawapannya? A. Macam tu. Dia hafal tu je. Ni kita panggil dia bulatan unit. Okay. Banyak benda tengok dia. Kadang-kadang benda ni pernah jumpa, kadang-kadang tak pernah jumpa. Kamu kena ambil. Tengok. Kalau tiba-tiba exam ada, alhamdulillah. Data unit cos X. Cos sin. Cos X sin Y. Cikgu. Ya, ya. Nak cari tan sin bahagi cos Kalau nak cari tan, maksudnya sin bagi cos. Sebab formula tan adalah sama dengan sin theta per cos. Jadi kalau dekat soalan ni, contoh dia minta tan kan. Contoh dia minta tan. Tan theta berapa dia minta? Jadi kita kena ambil apa? Sin apa? Y. Cos apa? X. Kita ambil Y bahagi X. Y kita adalah negatif 0.8829 per dengan negatif 0.4695. Ambil kalkulator tekan dapat tan. Itu tan. Kalau soalan tanya tan. Ini tunjuk. Okey. Kan? Tengok. Saya sebenarnya saya doa target yang kita bincang ni salah satu masuk, alhamdulillah. Senang, banyaklah. Kan? Ada idea nak buat. Soalan nombor 14. Encik Malik menyimpan menyimpan sebanyak 6,500 di sebuah bank dengan kadar faedah mudah. Ini formula kita panggil dia faedah mudah. Topik dia pasal faedah mudah kan. Okey. 3.5% tahun. Hitung jumlah simpanan Encik Malik pada akhir tahun keempat. Pada akhir tahun keempat. Okey. Jadi faedah mudah ni dia ada satu formula. Dia ada satu formula. Saya nak ambil mana senarai formula saya tak ada. Dia ada dalam senarai formula banyak tu, dia ada bagi tau formula untuk kita panggil ni faedah. Kan? Iaitu untuk faedah mudah formula dia adalah PRT. PRT. Okey, PRT maksudnya faedah. Kan faedah. Berapa faedah ni faedah. PRT ni principal. Principal berapa kita simpanan kita. Ni R untuk rate. Rate. Rate maksudnya apa? Kadar. Berapa kadar kita. Ni time. Dia sebab dia pakai simbol dalam bahasa Inggeris. Saya kena explain bahasa Inggeris juga. Time maksudnya masa. Kan? Ni kadar. Berapa? Prinsipal ni berapa banyak. Okey. Kalau kita nak kira jumlah simpanan kita, jumlah berapa? Kita kena ambil berapa yang asal campur dengan faedah yang kita dapat. Kita dapat jumlah kita. Okey. Jadi contoh soalan ni kan, dia minta apa? Encik Malik simpan 6,500. 6,500 tu apa? Prinsipal P. Jadi jumlah sama dengan 6,500 campur dengan PRT. 6,500 darab dengan dia punya kadar dia setahun berapa? 3.5%. Kan? 3.5% darab berapa tahun dia simpan? Dia kata 4 tahun.
Ambil kalkulator kira lah, dapatlah jawapan. Ambil kalkulator kira 6,500 campur dengan 6,500 darab dengan 3.5%. Peratus ni bahagi 100 pun boleh. Pakai bahagi 100 pun boleh. Darab dengan 4. Jadi kita akan dapat jumlah dia selepas 4 tahun adalah RM7,410. Cuba kamu try tak dapat. Cuba kena ingat formula. Cikgu. Ya. Kenapa 6,500 dua kali? 2 kali sebab apa? Yang ini nak kira faedah. Yang ini duit asal. Kalau tidak tekan duit asal hilang. Jangan hilang duit asal. Yang ini berapa dia dapat. Bila kita simpan duit dalam bank, maksudnya berapa faedah kita dapat, campurlah dengan duit asal kita. Duit asal kita tak hilang. Ini kita bahasa Melayu kita panggil pokok. Duit pokok kita. Okey. Contoh macam ni lah saya ambil. Contoh kita simpan, kamulah sekarang ni kamu muda lagi, alhamdulillah boleh. Kamu simpan dalam apa, ASP, kita ambil ASP. ASP kadang-kadang ragu-ragu pula, ASP tak apa. Cancel ASP. Tabung haji. Tabung haji. Kita ambil tabung haji. Okey. Tiba-tiba kamu kerja kan, rajin kerja sekarang ni, masa form 5 ni rajin kerja. Masa kamu nak ambil SPM ni, umur kau berapa, dalam 19 ke 18 macam tu kan. Kemudian kamu nak simpan, kamu ada duit sikit, contoh 5,000 je, kamu ada 5,000, kamu simpan tabung haji, sengap simpan itu, tak usik-usik kan. Jadi kita tahulah dalam tabung haji ni purata dia bagi keuntungan dan tabung haji adalah lebih kurang 5%, contoh 5% setahun. Saya ambil purata lah, 5% tahun kan. Jadi kamu target berapa lama nak pergi haji ni. Selepas 10 tahun. Ni berapa duit kita dalam bank, dalam tabung haji selepas 10 tahun. Kita boleh congak, kita simpan sekali je, sekali tu je letak, tak usik-usik dah kan. Jadi kita boleh kira macam mana kira dia. Asal pokok kita simpan 5,000, kita simpan 5,000, kita campur dengan 5,000 darab dengan 5%, 5% boleh kan, darab dengan berapa, 10 tahun. Ambil kalkulator kira tengok. 5,000 campur 5,000 darab dengan 5 bahagi 100 darab dengan 10 tahun. Kita akan jadi lepas 10 tahun duit kita akan jadi 7,500. Dia bertambah lah. Itu 5% tahun. Okey. Contoh. Berapa banyak pertambahan ni? 2,000 lebih juga ni. Kamu pun tak tahu, kamu simpan duit sengap gitu. Kan? Dia sama juga soalan ni kalau kita beli kereta. Beli kereta. Dia kita panggil dia faedah, cerita faedah ni. Sama ada faedah tu kita dapat ataupun faedah tu bank dapat. Terpulang siapa yang bagi pinjaman. Contoh saya ambil kat sini. Contoh kamu nak beli apa? Beli kereta. Beli kereta contoh kan. Beli kereta, harga kereta tu 40,000. MyV mahal lagi. Beli kereta apa 40,000 lah. Bolehlah apa-apa kereta lah, harga lebih kurang 40,000 lah kan. Lepas tu kamu tengok. Okey. Kalau kereta apa baru, kereta baru. Saya bagi cadangan kamu untuk kira lah. Kereta baru 40,000, dia punya interest dia punya faedah dia biasanya 3.5% saja setahun. Dan kamu boleh buat pinjaman selama lebih kurang kamu boleh buat sampai 7 tahun. 7 tahun. Okey, tapi harga kereta dia 40,000. Dia 40,000 lebih-lebih. Yang lebih tu kamu kena bayar deposit. Contoh kalau 45,000, 5,000 lah deposit. Dan kena bayar 10% biasanya. Kalau 40,000 maksudnya deposit kita, target deposit mesti ada lebih kurang 4,000. Jadi kereta kita yang kita nak beli tu harga 44,000. Okey, ini contoh. Kira kan. Pinjaman semua 7 tahun. Jadi macam mana? Berapa bulan-bulan nak kena bayar? Kan? Berapa bulan-bulan nak kena bayar? Kita kira lah. Dia jumlah
sama dengan 40,000. Okey, kemudian campur dengan 40,000. Dia formula yang sama, dia pakai benda yang sama. Darab 3.5 per 100 darab 7. Formula yang sama. Okey, 40,000 campur 40,000. Dia boleh tanya soalan 2 3. Dia boleh tanya soalan kamu pinjam bank pun boleh. Dia suruh kira berapa bulan-bulan kena bayar. 3.5 bahagi 100 darab dengan 7 tahun. Jadi jumlah total semua adalah 49,800. Jadi berapa bulan-bulan nak kena bayar? Jadi ansuran bulanan sama dengan 49,800 bahagi dengan berapa? 7 tahun darab 12. Kenapa darab 12? Bulan. Jadi kamu kena kira lah. 49,800 bahagi dengan 7 darab 12. Dapatlah bulan-bulan kena bayarlah. RM592.86. Itu cara kita kira. Soalan ni boleh nampak formula yang sama, dia boleh ubah-ubah soalan. Okey, rumah lagi lama, rumah kat sini lama. Kalau rumah sini lama. Sini rendah sikit, sini lama. Sini rumah dia boleh pergi sampai 20 tahun. 20 tahun. Lama. Itu contoh. Soalan dia pasal benda ni je. Tapi kali ni kita jumpa soalan yang Cik Malik simpan duit. Dia boleh tukar, Cik Malik pinjam duit. Sama cerita. Boleh faham ke ni? Ingat formula ni? Okey. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Kita pergi dekat nombor 17. 17 kan? Okay. 17 kat sini. Cikgu. Ya. Cuba ulang balik macam mana dapat yang pinjaman tu. Pinjaman tadi mana? Yang tadi Dia tu. tadi pinjam kereta tu. Okey. Yang mana? Yang ansur bulanan. Ansur bulanan. Bila kita dah kira jumlah pakai formula tadi kan. Dapat jumlah yang kita kena bayar sebanyak 49,800. Nampak? Yang ni kita kena bayar. Lepas tu kita kena bahagi balik berapa bulan. Kita pinjam berapa tahun? 7 tahun. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Tu kena bahagi dengan 7 darab 12. Jadi bulan-bulan banyak ni lah. Oh, faham. Boleh? Boleh. Okey. Sebab tu saya sebenarnya kalau dalam kehidupan harian lah kan, contoh kehidupan sebenar lah kan. Bagi saya, kalau kamu muda-muda ni, kan, contoh yang ni kereta baru tau. Kan? Kau bayangkan kalau kamu beli kereta, ada orang kata kereta second hand. Jangan ambil saya, kalau saya beli kereta second hand sudah kan, murah. Contoh kamu beli kereta second hand. Kamu beli kereta apa? Ambil kereta Myvi. Contohlah kita ambil Myvi kan. Sebab dia king, kereta king. Myvi kereta second hand, kita ambil yang cantik sikit. Harga dia dalam RM15,000 je. Nampak? RM15,000 je harga dia. Yang second hand cantik. RM15,000 dah dapat cantik dah. Kamu tengoklah dekat kalis.com ke mana-mana kan. Tapi interest bank dia tinggi sikit tau. Kalau sekali-sekali. Contoh, interest dia mungkin dia pergi sampai 4.5%. Dan dia hanya bagi dalam 5 tahun saja pinjaman maksimum. Tapi kalau kamu kira balik berapa bulan-bulan, dia rendah aja sebab nilai dia rendah aja jimat. Kan? Minyak jimat apa semua jimat. Boleh kira 15,000 okey, campur dengan 15,000 darab dengan 4.5 per 100 darab dengan 5 tahun. Kita boleh kira berapa. Okey, darab dengan 4.5 100 darab dengan 5 tahun. Jadi kita akan dapat itu 18,375 jumlah kena bayar. Okey, aku jatuh. Saya punya handphone patut makin lama makin kecil, makin lama makin kecil.
Oh ni dia punya ni kan. Nanti saya kena betulkan kejap. Okey, jadi kita bahagilah dengan berapa? 5 tahun. 5 darab 12. 18,375. Bahagi dengan 5 darab 12. Dapat 3 apa? 300. 5 tahun dah habis bayar dah. Kan? Bekal formula ni formula sama je. Dia pakai formula yang sama. Nampak? Ya, kita buka. Dia bila saya pakai letak dekat plastik ni dia patah. Patah, bengkok, mesti bengkok. Sekejap. Kayu. Okey. Boleh faham? Okey. Boleh faham. Ya, okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya nombor 17. Jadual menunjukkan pendapatan bulanan Encik Mutu. Okey, hitung pendapatan aktif. Sudah. Datang apa pula pendapatan aktif? Pendapatan aktif senang je. Kita panggil dia. Formula dia simple je kan. Pendapatan aktif. Okey. Pendapatan aktif. Dengan lawan dia pendapatan pasif. Bersama active income, active income. Pendapatan ni kerja ada. Ada kerja ada duit. Ada kerja ada wang. Tak ada kerja tak ada wang. Malah tak ada wang. Rajin ada wang. Itu punya aktif. Pasif ni tak kerja pun dapat wang. Sudah. Tak kerja pun ada wang. Pendapatan datang sendiri. Macam mana? Aktif ni kena kerja, tak ada kerja. Tak kerja macam mana? Kita simpan duit dapat faedah tadi. Pendapatan. Okey, satu lagi apa? Kita ada aset. Kita sewakan kat orang, orang bayar kita. Orang bayar setiap bulan, orang bayar. Kita tak payah buat apa pun. Kan kalau kita tak buat apa, duduk saja pun dia tetap kena bayar. Itu kita panggil dia pendapatan pasif. Okey. Jadi aktif macam mana? Gaji. Ni aktif. Kerja dapat gaji. Tak kerja tak ada gaji. Allowance sama juga. Kalau kerja dapat allowance, tak kerja tak dapat allowance. Okey? Sewa. Sewa tak? Sewa pasif. Sewa pasif. Bonus. Bonus pun sama. Kalau tak kerja siapa nak bagi bonus? Tak ada bonus. Itu kita panggil pendapatan. Jadi kita campurlah. Maksudnya dia nak apa? Pendapatan aktif. 2810 campur dengan 330 campur dengan 270. Kan? Kamu ambil kalkulator, kamu campur je semua. 2810 campur dengan 330 campur dengan 270. Kan? Kita akan dapat 3410. Senangnya pendapatan. Aktif, pendapatan, pasif. Okey? Yang tu cerita pasal matematik kegunaan lah. Kan? Sampai kat nombor 19 ni algebra. Semua bawah belakang ni algebra. Boleh faham tak ni? Aktif dengan pasif. Boleh. Senang je aktif pasif ni. Okay. Ni algebra. Algebra memang kamu kena cekak lah. Matematik sebenarnya kebanyakan soalan-soalan peringkat seterusnya. Kamu sambung dekat universiti ke mana-mana nanti, kamu akan jumpa banyak algebra. Lepas tu kamu kena cekap juga algebra kan. Okay. Tengok contoh. Yang ini nombor 19. Nombor 19 ni apa? Dia suruh kembangkan sahaja kan. Kembangkan. Saya ambil kat situ 3P. P tolak Q tolak 2P tolak Q kuasa 2. Okay. Yang ini kita boleh kembang terus saja.
Yang ini kita pakai formula. Formula yang kamu ada post kat dekat grup tu lah formula tu. Formula tu bagus tu, kita ambil formula tu. Formula dia kata apa? Kalau A campur B kuasa 2, jawapan kita akan dapat A kuasa 2 campur 2AB campur B kuasa 2. Itu formula ni. Campur, kau tolak macam mana? Tolak sama lah. A tolak B kuasa 2, formula dia akan jadi A kuasa 2 tolak 2AB campur B kuasa 2. Depan belakang sama nampak? Itu formula ni. Formula ni penting. Formula untuk kembangan kuasa 2. Cuma kat sini, bila kita buat kembangan, yang ini kita kembang dulu. Kita akan dapat apa? 3PP. 3P kuasa 2. Tolak 3PQ. Kita baca pun 3PQ. Kita tulis pun 3PQ lah. Tolak ni belum kembang. Jangan buat. Buat kurungan dulu belum kembang. Apa formula kita ni? A kuasa 2. Orang depan ni kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya 2 kuasa 2 4. P kuasa 2 P kuasa 2. Tolak 2 kali semua. 2 kali semua maksudnya kita akan 2 ni kita akan darab dengan nombor dulu. Ni darab dengan ni akan dapat apa? Huruf dia apa? PQ. Campur dengan B kuasa 2, Q kuasa 2. Cikgu. Ya. Kenapa akhir dia kena tambah? Formula dia memang tambah akhir dia sebab kuasa 2. Oh, faham. Kalau nombor kuasa 2, negatif 3 kuasa 2, 3 kuasa 2, jawapan kita tetap akan dapat 9, nampak? Kan? Sebab bila kita kuasa 2 nombor tu negatif hilang. Sebab dia positif. Sama. Okey. Jadi kita boleh teruskan ni 3P kuasa 2 tolak 3PQ. Jadi negatif masuk. Tolak 4P kuasa 2. Ni tolak-tolak akan jadi campur 4PQ. Ini akan jadi tolak tambah akan jadi tolak Q kuasa 2. Baru kita susunkan. Apa yang kita susunkan? P dulu. P, 3P kuasa 2 tolak 4P. 3 tolak 4 maksudnya negatif P kuasa 2. Okey, kemudian PQ. 3PQ, 4PQ. Kita baca apa? 4 tolak 3. Kita baca biasanya kita baca positif dulu. Baru senang nak kita kira. 4 tolak 3. Terus kita dapat. 4 tolak 3, jawapan kita 1. Tinggal PQ. Belakang sekali dia seorang je lah kuasa 2 ni. Jadi tolak Q kuasa 2. Dapatlah jawapan kita kat situ. Jawapan mana? D. Boleh faham tak ni? Macam mana kembang ni? Ingat ni? Boleh. Okay. Ingat betul. Kembangan ni memang ni ada 9 soalan biasanya. 9 soalan pasal algebra je dia tanya. Banyak soalan pasal algebra. Soalan. Ni tadi. Okey. Soalan nombor 20. Ungkapkan, dia kata itu, ungkapkan sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey. Bila kata pecahan, kalau pecahan ni melibatkan tambah atau tolak. Syarat utama dia kena apa? Bawah mesti sama. Kalau tak sama kamu kena silang. Kita panggil dia darab silang. Kan? Ataupun kita panggil dia sama ada darab silang ataupun kita samakan saja. Samakan saja. Kan? Contoh soalan ni kan. Dia boleh samakan, silang pun boleh. Ulang mana yang kamu rasa mudah lah. Kita buat. Contoh soalan ni saya ambil. Okay. 2 per dengan 3N. Tolak dengan 3 tolak 2N. Per dengan 6N kuasa 2. Okay. Bila kamu jumpa soalan ni, langkah pertama apa kita buat? Kita kurung semua orang. Supaya tak salah. Semua orang kurung. Dan apa kita tambah? Kita letak luar kurungan. Contoh, syarat dia kena apa? Bawah mesti sama. Kita tengok bawah. Ini 3, ini 6. Macam mana nak sama? Senang je. 3 darab 2. Kan? 3 darab 2 dapat 6. Jadi sini kena darab 2. Bila kita darab 2, bawah,
Atas pun kena darab 2. Lepas tu kita kena adil. Nampak? Jadi 3 darab 2, 6. Jadi nombor bawah dia dah sama. N pula. N ni N kuasa 2. Sini N saja. Macam mana N nak jadi kuasa 2? N nak kuasa N darab N. Kita darab N. Bila bawah dapat, atas pun dapat juga. Okey. Kemudian kita selesaikan. Apa jadi? Tengok apa jadi. Jadi bawah kita dah sama. Siapa bawah kita? Sekarang ni bawah kita. Dua-dua ni adalah 6N kuasa 2. Tak payah tulis dua-dua. Sekali tulis. Atas dah jadi apa? 2 kali 2, 4. N. Tolak 3. Tolak tambah. Sebab tu kena ada kurungan. Takut salah. Jadi apa yang tinggal kat sini adalah 4 campur 2. Kita akan dapat 6N. Tolak 3 per dengan 6N kuasa 2. Nampak? Bila kamu tengok senarai jawapan, tak ada pula. Sudah kamu salah dah ni. Dia tak salah. Selepas kamu siap buat pecahan, kamu kena tengok nombor dia. Boleh tak nombor tu kita kecilkan? Contoh nombor dia 6, 3 dengan 6. Kena tengok semua nombor. Jadi 6, 3, 6. Semua ni adalah sifir 3. Ni sifir 3, sifir 3, sifir 3. Jadi kita boleh kecilkan dengan menggunakan sifir 3. Jadi sifir 3 maksudnya semua orang kita akan bahagi dengan 3. Yang tinggal jadi apa? 6 bahagi 3 akan dapat 2. 3 bahagi 3 akan dapat 1. 6 bahagi 3 akan dapat 2N kuasa 2. Dapatlah jawapan kita yang mana? B. Okey. Cuba tengok. Ya. Tak faham lagi yang kena silang ni, yang kena darab ni. Kena samakan. Samakan tu saya tak faham lagi. Samakan tu maksudnya kita perlu samakan. Contoh saya bagi soalan lain. Kita ambil soalan lain. Okey. Contoh saya bagi satu soalan. Okey, kat sini saya bagi contoh 4. 4 kan? Per dengan kat sini saya ambil kat sini 5x kuasa 2. Okey, campur dengan kat sini 2 tolak 4 lah. Boleh lah. 2 tolak 4x. Okey. Per kat sini, saya ambil kat sini, saya letak kat sini adalah contoh sebagai kat sini 10x. Contoh. Sama lah. Jadi bila berlaku tambah atau tolak, bawah kena sama. Okey. Bila bawah kena sama, apa yang kita kena buat kat sini? Langkah pertama kita kurung supaya tak salah. Jadi kita tengok bawah nombor dulu. Nombor 5 dengan 10. Macam mana 5 nak jadi 10? Kan? 5 nak jadi 10 maksudnya 5 kena darab 2 sama dengan 10. Jadi kat sini maksudnya kita darab 2. Letak 2. Jadi 2 darab 5 dah sama. Kan? Tapi cuma kena ingat, kalau bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Itu cara dia. Okey? Kemudian kita tengok ni pula. Yang ini X kuasa 2. Yang ini X saja. Macam mana X jadi X kuasa 2? X darab dengan X sama dengan X kuasa 2. Jadi kat mana nak letak X? Kat sini atau kat sini? Kita tengok yang kurang. Siapa kurang ni? Jadi kita letak X sini. Bila saya letak X kat sini, sini pun X. Yang penting kamu kena faham. Dia nak samakan je cerita dia. Okay. Bila bawah ni dah sama, kita dah tengok. Apa jadi yang sama dia? 10x kuasa 2. Ini berapa dapat? 8. Campur. Yang ini x masuk. Dia kena masuk. Contoh soalan ni. Jadi bila dia masuk, dia akan dapat sini 2x tolak 4x kuasa 2. Okey. Sampai kat sini, dia tak siap lagi sebab kamu tengok nombor. Bila tengok nombor kat sini, ini nombor 8, ini nombor 2, ini nombor 4, ini nombor 10. Semua nombor ni adalah nombor sifir 2. Jadi kita boleh kecilkan dengan bahagi 2. Dapat jawapan kita sini 4
campur X tolak 2X kuasa 2 per 5X kuasa 2. Siap. Syarat dia bawah sama dulu. Okey. Bila saya dah tunjuk soalan ni, kalau kita buat soalan ni sekali lagi, kamu akan nampak. Okey. Jadi kat sini kamu kena faham. Cerita dia bawah nak bagi sama. Boleh? Okey. Boleh. Boleh. Okey. Ini soalan sama ni. Yang tadi. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 21. Masih algebra lagi. Tapi ini senang sikit. Bila kamu jumpa soalan macam ini kita panggil dia soalan linear. Kan? Soalan linear. Bukan linear pula. Ini bukan linear, sorry. Ini ada 2 huruf. 2 huruf ini kita panggil dia rumus. Topik dia rumus algebra. Topik dia rumus algebra. Okay, soalan ni kat sini adalah 6X tolak dengan Y per 2 sama dengan 2X tolak 3Y. Soalan nak apa? Ungkapkan X. Apa maksud ungkapkan X? Dia mesti tinggal X. Nampak jawapan dia semua, tinggal X. Jadi X mesti duduk sebelah kiri. Y mesti duduk belah kanan. Itu tujuan kita buat umum. Jadi X mesti kumpul belah kiri. Ni X, ni X. Mesti kumpul belah kiri. Okay, cuma bila kita jumpa soalan macam ni, yang akan menyusahkan kita sebenarnya adalah pecahan. 2 ni akan menyusahkan kita. Okay, jadi langkah pertama yang terbaik adalah kita hapuskan pecahan dulu. Macam ni hapuskan pecahan? Darab. Darab siapa? Semua orang. Ni darab 2, darab 2, darab 2 semua darab 2. Sini akan jadi 12. Sini akan tinggal Y saya. Sebab apa? Tujuan dia memang kita nak hilangkan dia. Macam mana nak hilangkan dia? Kita darab 2. Jadi orang lain semua kena darab, dia hilang. Sini akan jadi 4X. Sini akan jadi 6Y. Bila dah tak ada pecahan dah senang. Lepas tu apa kita buat? Kita susun lah. Sebab dia nak X belah kiri, Y belah kanan. Kita susun. X 12X. Tolak 4X. Sini yang ada siapa? Negatif 6Y. Tolak pindah jadi tambah Y. Kan? 12 tolak 4. Tinggal 8X. Negatif 6 campur 1. Tinggal negatif 5Y. Dia nak apa? X. Potong je 8 ni. Pindah ke bawah. Dapatlah jawapan kita negatif 5Y. Okey. Boleh faham? Ini rumus Boleh. okay. Lepas rumus algebra, kita pergi seterusnya apa ni? Indeks. Kan? Indeks ni dia beritahu apa? Boleh ditulis sebagai. Boleh ditulis sebagai. Jadi kita panggil dia indeks. Topik indeks. Okey, dalam indeks ni dia ada, kita tengok satu benda, dia ada contoh soalan, dia ada indeks negatif. Indeks negatif. Indeks negatif maksudnya kalau kamu nak positifkan dia, kamu hanya perlu turunkan ke bawah. Dia macam ni. K negatif 2. Dia sama juga dengan 1 per K kuasa 2. Macam tu. Kan? Benda kat bawah, bila kita naikkan ke atas, dia akan jadi negatif. Itu sifat dalam formula indeks. Kan? Jadi contoh soalan ni, negatif R per dengan S. K negatif, kita nak jadi positif, dia akan tukar jadi 1 per K kuasa 2. Terus soalan ni jadi senang ya, dia akan jadi apa? Negatif R per dengan SK kuasa 2. Faham? Kan? Jadi kat sini jawapan kita mana? D. Ini mudah. Okay. Maknanya kalau dia bawa turun, dia ubah demi simbol lah, jadi positif. Jadi positif. Betul. Kalau dia tukar tempat je, dia ubah simbol. Kadang-kadang kamu jumpa pelik soalan. Contoh dia bagi pelik macam mana? Dia bagi A, B per yang ni C, D negatif 2. Ni pengajar nampak soalan dia. Letak negatif kat bawah. Nampak? Bila negatif kat bawah, kita ubah dia naik atas. Maksudnya apa? Kuasa negatif ni
kita ubah tempat dia je atas bawah, dia akan hilang negatif. Contoh kalau saya potong D negatif 2 ni buat naik atas, dia akan jadi D kuasa 2. Macam tu. Nampak? Dia pelik. Dia kita turun je, dia jadi negatif. Maksudnya kita ubah tempat yang negatif. Kan? Tapi kalau saya bagi A, B, C, D kuasa 2, positif ke atas. Bila kita potong ni, buat naik atas, dia akan jadi apa? Dia akan negatif 2. Maksudnya dia tukar tempat, simbol dia bertukar. Dia tukar tempat, simbol dia bertukar. Itu sistem dalam indeks, kita panggil dia indeks negatif. Okey? Jom kita tengok soalan ni. Dia lebih kurang ni, lebih kurang. Soalan ni. Nombor 23. Yang ni senang sebab apa? Ada nombor. Bila ada nombor, kita akan kira nombor dulu. Kira nombor dulu. Mana nombor? Nombor ni 27. 27 ada apa? Kurungan. Jangan kira N lagi. 1/3. Kemudian ada nombor tak ada? Per dengan 27. Kita akan pergi kira yang ni dulu. Okey? Bila kamu tekan kalkulator yang ni, kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia akan jadi 1/9. Ni kan? Tekan kalkulator, kamu akan jadi 1/9. Maksudnya jawapan kita mesti 9 kat bawah. Jadi jawapan kita mana? Ni. Ni salah. 2 ekor dah salah dah. Nampak? Lepas tu kita kira siapa pula? Kita kira huruf lagi satu. Huruf apa lagi kita kira? Contoh. Kita tengok jawapan kita yang tinggal ni. Kita boleh kira huruf. Contoh. Tak nak kira. Saya tak nak kira N. Saya nak kira P je. Boleh? Contoh saya kira P. P kita apa? P negatif 3. Kat situ. Per dengan P. P negatif 3 per dengan P. Ini macam tadi ya. Kalau negatif 3, kita turunkan ke bawah, dia akan jadi apa? Potong, dia akan jadi P kuasa 3. Nampak? Kan? Jadi P kuasa 3 jumpa dengan P. Dia dalam indeks, kalau dia jumpa sebelah-sebelah, dia akan tambah. Kan? Jadi P kuasa 1 darab dengan P kuasa 3. Jawapan kita akan jadi P darab dengan P, P, P. Saya tunjuk kamu. P darab dengan P, P, P. Semua akan jadi P ada berapa sekarang? Ada 4. Sebab tu formula dia sebenarnya adalah tambah. Sebab tu kat sini dia akan jadi apa jawapan kita? Kat bawah kita mesti ada P kuasa 4. Ada tak jawapan kita? Yang mana satu? Dua-dua P kuasa 4. Nampak? Okey. Kemudian N pula macam mana? N sama juga. N kuasa 3. Kurungan jumpa dengan 1/3. Kemudian darab dengan N kuasa 2. Yang ini senang je. Yang ini kita darab dulu. Kalau kurungan kita darab. Maksudnya 3 darab dengan 1/3. Okey. Kuasa 3, potong-potong, yang tinggal apa? N kuasa 1 darab dengan N kuasa 2, campur jadi apa? 3. Jawapan kita adalah N kuasa 3 di atas. Okey. Boleh ke? Boleh. Ya. Faham eh? Okey. Kita masuk satu lagi soalan cepat Okey. Tengok soalan nombor 24 Okey. Remy telah menjalani pembedahan hidung dengan kos perubatan sebanyak 6,800. Polisi insurans perubatan dan kesihatan yang diambil oleh Remy Ishak. Remy Ishak ialah seperti berikut. Deductible 800, co-insurans 60-40. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Remy? Jadi maksudnya apa Remy kena buat? First kali
6,800 kos dia. Jadi Remy kena buat apa dulu? Dia kena bayar dulu deductible. Balance tinggal 6,000. Jadi Remy dah bayar 800. Nampak? Lepas tu 6,000 balance ni baru kita kira co-insurance. Co-insurance maksudnya Remy kena bayar berapa? Ni 40. Yang kecil ni Remy punya. Remy kena bayar 40% daripada 6,000. Tekan je kalkulator tu. Okey, dapat 2,400. Jadi Remy kena bayar lagi 2,400. Total jumlah Remy kena bayar adalah 3,200. Ini biasanya dah senang, saya selalu jumpa soalan ni. Deductible dengan ya? Yang 60 tu syarikat yang bayar. Syarikat, insurans bayar. Jadi kalau kamu tengok insurans dia biasa 70 dengan 30. 70-30 maksudnya apa? Syarikat bayar 70, kita 30. Okey, 80-20 terbaiklah. 80-20 maksudnya syarikat insurans 80, kita 20. Boleh? Boleh. Ya, okay. Satu lagi ya. Nombor 28. Plot kotak. Yang ni pun mudah agak kita tengok. Cari julat antara kuartil bagi masa kuarantin. Julat antara kuartil, apa formula untuk julat antara kuartil? Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Mana kuartil ketiga? Ini minimum. Ini maksimum. Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Yang tu kamu kena hafal. Jadi kuartil pertama kita 5. Kuartil ketiga 11. Jadi julat antara kuartil sama dengan 11 tolak 5. Dapat jawapan kita 6. Ini soalan ketua kotak semudah. Memang boleh jawab. InsyaAllah boleh jawab. Boleh? Boleh. Ni hafal minimum, Q1, Q2, Q3, maksimum. Kalau soalan minta julat saja. Julat maksudnya maksimum tolak dengan minimum. Julat maksudnya 13 tolak 2 macam tu. Sama dengan 11. Itu julat saja. Okey. Kalau soalan minta median. Median sama dengan kuartil kedua tengah-tengah. Ini median. 7. Dia boleh tukar-tukar soalan lah. Okey. Jadi bolehlah insya-Allah. Ni kamu tengok kat sini, ada 2-3 soalan lagi kamu boleh cuba buat lah. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Jadi soalan ni kamu try buat, sangkut kamu bagi tahu saya akan cuba explain untuk kamu. Minggu depan mungkin saya akan kita bincang kertas 2 pula yang saya target. Yang saya target maksudnya topik-topik yang saya rasa kamu boleh buat. Kamu boleh buat. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Go. Assalamualaikum. Boleh go.